this. Let's go. Sejarah awal permainan petong. Petong adalah sukan yang telah berkembang selama berabad-abad dan petong ini dimainkan dalam berbagai cara dan gaya. Sejarah permainan petong ini dikesan kewujudannya semenjak tahun 9000 sebelum Masehi apabila satu set bola dan jet ditemui di makam orang-orang Mesir dipercayai berusia sekitar tahun 7000 sebelum Masehi. Pada zaman purba, sukan ini dimainkan oleh orang Rom dan Greek. Dipercayai juga bahawa orang-orang Rom merupakan orang yang pertama yang membawa permainan petong ini ke Mesir kira-kira 26,000 tahun dahulu. Sejarah sukan petong di Asia. Di Asia, Thailand mendahului negara-negara lain. Negara Thailand adalah negara di Asia yang pertama dan yang ke-17 di dunia yang menjadi ahli persatuan sukan petong antarabangsa yang kini dikenali sebagai The International Federation of Petong Asia Provincial. Negara jiran Malaysia yang juga bermain sukan petong ini adalah seperti Vietnam, Cambodia, Republik Laos, Myanmar, Jepun, Singapura, Brunei, Indonesia dan Hong Kong. Sejarah sukan petong di Malaysia. Sukan petong diperkenalkan di negara Malaysia pada tahun 1987 oleh Kementerian Belia dan Sukan. Pada pertengahan tahun 1989, Yang Mulia Profesor Diraja Engku Abdul Aziz yang di-Ketua Angkasa telah memperkenalkan sukan ini kepada korporasi di Malaysia. Selepas beberapa bulan diperkenalkan, sukan petong telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan negara. Permainan petong ini telah diiktirafkan oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai salah satu acara sukan baharu. Sejak permainan petong ini dibawa masuk ke Malaysia, Angkasa telah memainkan peranan penting dalam memperkenalkan sukan petong ini. Pertama, bol. Bol berbentuk bulat yang diperbuat daripada logam dan berongga di bahagian dalamnya. Berat bola ini antara 650 gram hingga 800 gram dan juga mempunyai garis pusat antara 70.5 mm hingga 80 mm. Bol ini mestilah diluluskan oleh Badan Antarabangsa FIPJP atau Persatuan Petong PPM sebelum digunakan dalam permainan. 2. Jack. Jack berbentuk bulat seperti bol tetapi diperbuat daripada kayu keras. Jack mempunyai garis pusat antara 25 mm
hingga 35 mm. Jack boleh diwarnakan, tetapi warnanya mestilah terang atau dapat dilihat jelas di atas permukaan gelanggang. Ketiga pula, alat pengukur jarak. Alat pengukur jarak digunakan untuk mengukur jarak bola yang dilontarkan oleh pemain. Alat pengukur ini mempunyai banyak jenis seperti tape measure, tapered gauge dan telescopic measure. Yang terakhir ialah kain lap. Kain lap ini digunakan untuk membersihkan bol semasa pertandingan. Komposisi pasukan. Permainan petang boleh dimainkan secara 3 cara. Yang pertama, satu pemain melawan satu pemain yang disebut single. Seorang menggunakan 3 bol. Yang kedua, 2 pemain akan melawan 2 pemain yang disebut double. Setiap pemain akan menggunakan 3 bol. Dan yang terakhir adalah 3 pemain melawan 3 pemain yang disebut triple. Setiap pemain akan menggunakan 2 bol. Teknik permainan petang. Pointing dan shooting. Pointing leret. Kemahiran leret melibatkan lambungan bol yang lebih kurang 3 meter dari bulatan lontaran. Bol akan bergolek sehingga berhenti di kawasan yang sesuai untuk memperoleh mata. Pointing half lob. Half lob melibatkan lontaran bol yang tinggi dalam keadaan melengkung tajam. Bol akan jatuh antara separuh jalan dari bulatan dan berhenti di kawasan yang sesuai untuk mendapatkan mata. Pointing high lob. High lob ialah melibatkan lontaran bol yang sangat tinggi ke udara. Bol akan jatuh secara menegak lebih kurang 2 meter dari kawasan yang sesuai mendapatkan mata. Lontaran ini sangat sukar dan memerlukan kawalan yang baik oleh pemain. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai teknik kedua dalam sukan petong ini, yaitu shooting. Sama seperti teknik pointing, terdapat juga 3 kaedah dalam teknik shooting, yaitu kaedah leret, half lob, dan high lob. Sebelum itu, saya akan menerangkan mengenai posisi semasa hendak melakukan shooting. Pertama, pastikan posisi kaki, lutut, badan, jari dan tangan berada dalam keadaan yang betul dan selesa. Kedua, tentukan perhatian kepada target, yaitu bola ataupun jack. Ketiga, hayungkan tangan ke belakang dengan seluruh badan dengan lembut. Bengkokkan sedikit badan untuk menambah kekuatan
tinggi. Baiklah, dan ini pula adalah gambaran cara untuk melakukan dan membezakan ketiga-tiga kaedah syuting. Nampak perbezaan anak panah hijau ini? Gambar di atas ini menunjukkan kaedah leret. Setelah bola dilepaskan, bola akan jatuh agak jauh daripada sasaran sebelum bergolek sendiri ke arah sasaran. Yang tengah pula, half lob, bola di lambung tidak begitu tinggi dan akan jatuh hampir sama dengan sasaran sebelum bergolek mengenai sasaran. Dan yang bawah sekali, high lob, bola akan dilambung dengan tinggi sebelum jatuh secara terus ke atas sasaran pemain. Oke, sekarang mari kita lihat cara ataupun teknik syuting secara leret, half lob dan high lob dilakukan. Undang-undang petang. Terdapat 5 jenis undang-undang petang yang akan diterangkan. Undang-undang yang pertama, kedudukan kaki semasa berada di dalam gelung. Yang kedua, artikel 6, memulakan permainan dan peraturan berkaitan bulatan. Kedua-dua belah kaki perlu berada di dalam bulatan tersebut tanpa menyentuh garisan dan tidak boleh dikeluarkan atau diangkat sehinggalah bola yang dilontar tadi mencecah gelanggang. Anggota badan lain juga tidak dibenarkan menyentuh permukaan gelanggang di luar bulatan tersebut. Pemain yang cacat anggota adalah dibenarkan memasukkan hanya sebelah kakinya sahaja ke dalam bulatan tersebut. Seterusnya, artikel 28, menggerakkan bola atau jack. Pemain atau pasukan akan kehilangan mata jika pemain menggerakkan atau mengubah kedudukan bola atau jack semasa pengukuran sedang dijalankan. Artikel 19, bola mati. Mana-mana bola yang dilontar melepasi kawasan larangan out of bound area atau garisan bola mati, dead ball, dikira batal, bola mati. Jika bola tersebut tergolek dan memasuki semula kawasan permainan, sama ada disebabkan oleh gelanggang yang tidak rata, digerakkan oleh objek bergerak dan sebagainya, bola tersebut hendaklah dikeluarkan dengan serta-merta daripada kawasan permainan. Dan apa-apa yang telah berubah daripada pergerakan bola tersebut perlu diletakkan di tempat asal. Bola yang telah mati hendaklah serta-merta dikeluarkan daripada kawasan permainan. Bola tersebut dikira sah sekiranya bola berikutnya telah dilontar oleh pihak lawan. Artikel 36, cuaca buruk. Jika hujan, mana-mana end yang telah dimulakan perlu dihabiskan kecuali diputuskan oleh pengadil atas nasihat para juri untuk menangguhkan end tersebut atau membatalkannya atas sebab-sebab yang tidak dapat dijangkakan. Jika pengumuman pada peringkat seterusnya, pertandingan pusingan kedua, ketiga atau seterusnya dan pertandingan tidak dapat diteruskan, pengadil atas nasihat penganjur pertandingan boleh membuat keputusan yang diperlukan untuk melancarkan proses pertandingan tersebut. Pemain tidak dibenarkan untuk meninggalkan pertandingan atau kawasan pertandingan tanpa kebenaran pengadil. Pemain berkenaan akan dikenakan tindakan di bawah artikel 32 dan artikel 33. Manfaat sukan petong. Antara manfaat yang dapat diperolehi daripada sukan petong ini adalah sukan ini mudah dan senang dimainkan oleh sesiapa sahaja, tidak kira kanak-kanak, orang dewasa maupun yang kurang upaya boleh memainkannya. Yang kedua,
tidak memerlukan kekuatan fizikal kerana sukan ini hanyalah bertumpukan kepada kemahiran individu. Yang ketiga ialah boleh dimainkan di mana-mana sahaja asalkan mempunyai tempat yang rata sebagai gelanggang permainan. Seterusnya, bebas untuk mengenakan pakaian apapun kerana tiada kod pemakaian untuk sukan petong ini. Yang terakhir, yang paling penting, seronok dan sesuai sebagai aktiviti mengisi masa lapang.